الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Ta'ala. Malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama menyambung perbincangan kita daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung pada ayat yang ke-142 surah Al-Baqarah, juz yang kedua, halaman yang ke-22 ayat 142. Malam ni kita bermula dengan ayat sebagai menjawab kritikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi iaitu mereka mengkritik perubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu di awal hijrah Nabi SAW, Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa ketika mana mendirikan salat sepanjang 16 ke 17 bulan. Di awal hijrah tu begitu. Cuma kata para ulama, sebelum hijrah memang Nabi salat tu menghadap ke arah Masjidil Haram. Tetapi selepas daripada hijrah, apabila salat, Nabi diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Sepanjang tempoh tu, di dalam hati Nabi berhasrat supaya ada wahyu turun daripada Allah Ta'ala untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Setelah 16 ke 17 bulan orang Islam ketika mana mereka salat di Madinah menghadap ke arah Masjidil Aqsa, selepas tu baru Allah Ta'ala perintahkan salat menghadap ke arah Masjidil Haram. Bila mana berlaku pertukaran tersebut, menjadi satu alasan yang kuat bagi orang-orang Yahudi untuk mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni adalah Nabi palsu, ataupun untuk mengatakan bahawa Muhammad ni bukan seorang yang bercakap benar. Kenapa? Kerana dia mengarahkan pengikut-pengikut dia tukar arah kiblat, sedangkan kiblat ni adalah agama. Jadi Muhammad mari kata apabila salat menghadap ke arah Masjidil Haram pula, bagaimana boleh tukar? Jadi kalau tukar agama, tukar peraturan Allah ni, ini adalah Nabi palsu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat ni sebagai menjawablah kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi untuk menjawab
fitnah-fitnah tersebut, supaya orang-orang Islam yang baru masuk Islam tidak ada lagi kesamaran. Kerana ahlu kitab ni, perangai mereka di sana, mereka usaha bukan sahaja tidak percaya pada Nabi satu perkara, tapi mereka juga usaha supaya orang-orang yang sudah beriman dengan Nabi ini, mereka kembali menjadi murtad. Dengan cara macam mana? Menimbulkan kesamaran, menimbulkan kesamaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ayat ini sebagai menjawab segala kritikan dan juga kesamaran yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi SAW, khususnya adalah ayat ini berkenaan dengan pertukaran arah kiblat. Kita nak tengok kata Allah Subhanahu wa taala, sayaqulus sufaha. Allah kata orang-orang bodoh mereka akan mengatakan, minan nas, daripada kalangan manusia. Orang-orang bodoh daripada kalangan manusia dimasukkan di sini adalah ahlul kitab daripada kalangan Yahudi. Apa kata mereka? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sebab yang memalingkan mereka? Ini apa sebab yang memalingkan orang-orang Islam, yakni Muhammad dan pengikut-pengikut dia, an qiblatihim, daripada kiblat mereka, kanu 'alaiha, yang mereka sedang hadap sekarang ni. Yakni sekarang ni orang-orang Islam menghadap ke arah Masjidil Aqsa ketika mana mereka solat. Jadi apa sebab sehingga Muhammad dan pengikut-pengikut dia pusing hadap ke arah Masjidil Haram? Maka ketika mana turun ayat sebegini, maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi katakan kepada mereka, kata Allah, kul katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, lillahil masyriqu wal maghribu, milik Allah timur dan juga barat. yakni kedua-duanya, sama ada Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa, kedua-dua ni milik Allah. Arah mana kamu nak hadap tak ada masalah sebenarnya, tetapi ketika mana kamu menghadapkan wajah kamu, ketika mana mendirikan salat sesuai sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kalaulah pada ketika itu Allah perintah supaya menghadap ke arah Masjidil Aqsa, maka ke arah Masjidil Aqsa lah. Dan sekarang ni Allah Ta'ala sudah perintah untuk hadapkan wajah ke arah Masjidil Haram, maka yang sepatutnya pusing ke sana, hadap ke arah Masjidil Haram, kerana kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sepatutnya orang-orang Yahudi mendatangkan argumen yang sebegini, membantah tentang pertukaran arah kiblat. Jadi Allah Ta'ala kata yahdi man yasha, Allah Ta'ala yang membimbing, ataupun Allah Ta'ala yang memberi petunjuk dan juga pedoman, man yasha, siapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada agama yang lurus. yakni kepada agama yang lurus yang dimaksudkan pada ayat ini, yakni hanya orang yang Allah Ta'ala beri dia petunjuk dan hidayah sahajalah yang boleh bertukar menghadap daripada Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram. Kita nak habis kat situ. Kemudian pada ayat 143 Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita berkenaan dengan kelebihan umat Nabi SAW, iaitu kelebihan umat Nabi SAW yang mana Allah Ta'ala jadikan mereka ini di hari akhirat nanti akan menjadi saksi kepada orang-orang yang terdahulu, khususnya menjadi saksi kepada Nabi-Nabi. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut di hari akhirat nanti
Nabi-nabi ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala, adakah mereka ni telah menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah? Maka Nabi-nabi kata, sudah, kami dah sudah sampaikan. Tak ada satu pun yang kami tertinggal. Bila mana Allah Ta'ala tanya kepada umat dia, betul ke kata Nabi kamu? Maka umat dia yang jahat, umat dia kata, tidak wahai Allah, dia tak beritahu pada kami pun, dia tak sampaikan kepada kami pun. Maka Allah Ta'ala pun tanya kembali kepada Nabi dia, macam mana ni? Umat kamu kata kamu belum sampaikan, tetapi kamu kata kamu telah sampaikan. Mana satu ni yang betul? Maka datanglah umat akhir zaman, yakni umat Nabi SAW, yang akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Umat akhir zaman akan bangun kata, wahai Allah, benarlah dakwaan Nabi tersebut. Maka terkejutlah umat Nabi tersebut. Mereka akan tanya, macam mana kamu boleh membenarkan Nabi kami, sedangkan kamu adalah umat yang datang kemudian? Maka umat akhir zaman akan jawab pada mereka, kami benarkan dan kami tahu kerana perkara ini telah diceritakan oleh Tuhan kami di dalam Al-Quran. Ini di antara penyaksian yang akan dilakukan oleh umat Nabi SAW. Dan Nabi sendiri akan bangun, akan menyatakan penyaksian benar sebagaimana yang dikatakan oleh umat aku. Ini di antara perkara yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis. Ingat kata Allah. Wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alnakum, kami jadikan kamu ummatan wasatan. Sini kita terjemah umat yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi-saksi ke atas sekalian manusia. Jadi kita ni di hari akhirat nanti, Allah Ta'ala akan jadikan kita sebagai saksi 'alan nas, ke atas sekalian manusia pada hari kiamat nanti. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum, dan begitu juga Rasul, yakni Nabi Muhammad, ke atas kamu syahidan, akan menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad akan menjadi saksi di atas penyaksian umat akhir zaman. Jadi penyaksian kita yang membenarkan Nabi tersebut, Nabi akan kata benar sebagaimana yang dikatakan oleh umat. Jadi kenapa Allah Ta'ala bawa ayat ni? Allah Ta'ala bawa ayat ni di atas sebagai jawapan kepada perkataan yang dituturkan oleh orang-orang Yahudi ketika mana mereka mempertikaikan tentang kiblat itu. Seolah-olah orang Yahudi ni tak tahu bahawa asal kiblat orang-orang Islam ni sebenarnya adalah Masjidil Haram asalnya. Di zaman Nabi Allah Ibrahim lagi sebenarnya kiblat tu memang menghadap ke arah Masjidil Haram. Kemudian ketika mana zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika itu dia meminta kepada Allah untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat. Maka ketika itu barulah berlaku pertukaran kiblat orang-orang Islam menghadap ke arah sana. Jadi peristiwa ini atau sejarah ini sebenarnya memang ada dalam maklumat dan pengetahuan orang-orang Yahudi. Cuma saja je nak menimbulkan kesamaran supaya orang yang baru masuk Islam jadi ragu pada Nabi dan akhirnya meninggalkan agama. Maka di atas sebab suatu benda yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ini menimbulkan kesamaran, sekalipun tak boleh nak kata apa-apa, Allah Ta'ala bawa cerita ini. Hari ini kamu cakap dusta, tak apa, kerana segala yang dikatakan oleh kamu akan menjadi saksi di hari akhirat nanti. Malahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi apa yang telah berlaku di zaman dahulu, dan Muhammad inilah juga akan membenarkan apa yang dikata oleh umat beliau. Gitu nah. Itu maksud ayat. Habis kat situ. Kembali tentang kiblat. Allah kata, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha." Tidaklah kami
tukarkan. Di sini kita terjemah ja'alna dengan maksud tukarkan. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Tidaklah kami tukarkan kiblat yang kamu sedang hadapkan sekarang ini. Illa kecuali lina'lama. Boleh terjemah di sini linudhira. Yani untuk kami zahirkan atau untuk kami tonjolkan atau untuk kami paparkan mayyattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul, mimman yanqalibu ala aqibai, dan siapa dia yang kembali kepada agama asal. Yani siapa yang benar-benar ikut rasul dan siapa yang kembali murtad kepada agama asal, itu maksudnya. Jadi kenapa Allah Ta'ala jadikan pertukaran kiblat adalah sebagai ujian saja. Nak tengok di antara orang yang mengaku sebagai orang Islam itu, siapa dia yang sebenar-benarnya mukmin, yang boleh tunduk dan patuh kepada arahan pertukaran arah kiblat. Jadi kalau dia ikut sebagaimana yang dipandukan oleh Nabi, dia adalah mukmin. Tapi kalau dia dulu mengaku sebagai Islam, tapi bila mana berlaku isu pertukaran kiblat, dia mula ragu kepada Nabi, sebenarnya dia ni adalah orang-orang munafik. Jadi Allah beritahu di sini lina'lama dengan maksud linudhira. Jadi untuk kami tonjolkan, untuk kami bongkarkan siapa orang mukmin dan siapa orang yang munafik, dan siapa orang yang benar-benar mengikuti Nabi dan siapa orang yang sebenarnya berpura-pura mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam zaman kita hari ni pun lebih kurang samalah. Apabila ujian belum sampai, kita tak tahu siapa kita sebenar, ataupun kita pun tak tahu di kalangan kita ni siapa dia mukmin sejati. Bila tahu? Bila datang ujian. Bila datang ujian, dan apabila seseorang tadi boleh hadapi ujian tadi dengan kesabaran, dengan istiqamah dengan agama, walau bagaimana keadaan ujian dia, kita kata dia sebenar-benarnya mukmin. Tetapi apabila mula diuji, goyang agama dia, atau apabila mula diuji, dia mula mengeluh, marah, merungut dan sebagainya, maknanya di situ zahir dan tampak pada dia, dia belum lagi mukmin yang sejati sebenarnya. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan orang yang beriman. Allahumma amin. Habis kat situ. Jadi tuan-tuan, kita baca Quran ni, dia punya aim dia tu bukan orang lain lah. Apabila kita baca Quran, aim dia tu pada diri masing-masing. Jangan tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan pun nampak, oh, orang tu sebenarnya bukan mukmin tu rupanya. Jangan gitu. Bila baca Quran, arah anak panah tu mesti ditujukan kepada kita. Allah Ta'ala tuju ni, Allah Ta'ala sedang bertutur ni, ditujukan kepada kita. Walaupun pada hakikatnya ayat ni Allah cerita berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi perangai dan sikap sebegini sebenarnya boleh berlaku kepada kita. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita. Allahumma amin. Seterusnya, Allah kata, wa in kanat lakabiratan, dan sesungguhnya adalah pertukaran kiblat itu lakabiratan, benar-benar berat. Jadi nak terima pertukaran kiblat ni, Allah kata benar-benar susah, benar-benar berat. Nak terima kebenaran ni benar-benar berat, bukan senang. Sebagai contoh, satu orang dia dah biasa dengan yang dia buat, tiba-tiba mari orang mari tegur dia, yang awak buat ni selama ni salah. Nak terima dengan on the spot ni bukan senang. Susah. Dia kata, saya dah buat lama dah, 30 tahun tak ada orang tegur, tiba-tiba awak mari tegur saya, betul ke awak ni? Walaupun orang tu tegur dia tu beserta dengan dalil dan hujah,
Tapi nak terima bukan senang. Tapi Allah kata, wa in kanat lakabiratan, sesungguhnya pertukaran kiblat ini sangat susah untuk diterima, terutamanya di kalangan orang-orang Yahudi, kerana mereka sudah terbiasa menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Tiba-tiba mari Muhammad bawa pula Quran, kata Nabi Muhammad pula, kita tukar kiblat menghadap ke arah Masjidil Haram. Bukan senang nak terima tu. Melainkan kata Allah, illa, kecuali alal ladzina hadallah, kecuali orang yang mana Allah Ta'ala beri dia petunjuk dan juga bimbingan. Macam mana kita ni nak dapat petunjuk dan bimbingan daripada Allah? Dia kena bersifat hati yang lurus. Hati ni kena betul-betul bersifat inabah. Inabah ni apa? Sentiasa berusaha nak mencari kebenaran dalam kehidupan. Orang ni lurus. Jadi orang lurus begini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dan juga pimpin dia kepada jalan yang benar. Gitu nah. Habis kat situ. Kemudian ayat ni pula, di antara perkataan orang-orang Yahudi, dia kata, apabila kamu tukar ke arah Masjidil Haram, dulu yang kamu sembahyang menghadap ke arah Masjidil Aqsa tu, habislah, sia-sia belaka, tak ada pahala. Kerana bukan ibadat, kerana ibadat yang kamu kata sekarang ni ke arah Masjidil Haram, tak ada pakar belaka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini sebagai jawapan. Kata Allah, wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah situ nah, dan adalah Allah, ma situ ma nafyu nah, wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah mensia-siakan iman kamu. Iman di sini salatakum. Tidaklah Allah Ta'ala mensia-siakan solat kamu. Yang ni solat kamu yang kamu dirikan sebelum ini, yang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, semua tu juga pahala. Kenapa? Kerana ketika mana kamu menghadap ke arah sana pun Allah yang perintah, dan sekarang ni hadap ke arah Masjidil Haram, Allah pun perintah. Jadi dua-dua ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, bin nas, terhadap manusia itu, la raufun, benar-benar sayang, rahimun, dan benar-benar mengasihani. Ini Allah Ta'ala sayang dan mengasihani terhadap hamba-Nya. Segala kebaikan yang dilakukan oleh hamba Dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan pernah mensia-siakannya, sekalipun sekecil-kecil amal kebaikan. Ya? Sebab itu kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun satu orang beri minum kepada anjing, Allah Ta'ala jadikan dia sebagai asbab seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah. Jadi sifat Allah dengan sifat Rauf dan juga sifat Rahim itu sama sekali tidak pernah Allah Ta'ala mengingkari, tidak pernah Allah Ta'ala mensia-siakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba Dia. Habis kat situ. Seterusnya ayat 144. Ayat 144, Allah Ta'ala nak beritahu berkenaan dengan pertukaran kiblat. Jadi sebenarnya dari segi sudut kronologi, ayat ni dululah. Kronologi, ayat ni dulu, barulah ayat di atas tu. Tapi kerana Quran ni bukan kitab sejarah, maka tidak disusun mengikut kronologi dia. Jadi tuan-tuan jangan rasa pelik kerana penyusunan Al-Quran dia tidak menyusun mengikut kronologi sejarah. Allah Ta'ala turunkan Quran sebagai suatu bentuk mau'izah, pelajaran, sebagai suatu bentuk perkhabaran, sebagai bentuk petunjuk kepada manusia, supaya manusia bila mana baca Quran, mudah-mudahan dia terbuka hati dia dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan maksud untuk cerita bagaimana satu-satu peristiwa itu berlaku mengikut kronologi dia. Begitu nah? Tengok ayat 144. Kata Allah, qad nara, sesungguhnya kami telah mengetahui.
Nara di sini terjemah mengetahui taqalluba wajhika, yang mana engkau mendongok wajah kamu fi sama, ke langit. Ini Allah Ta'ala mengetahui Nabi sentiasa mendongokkan wajah dia menunggu wahyu daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak turunkan wahyu untuk tukar arah kiblat. Jadi bila mana Nabi hijrah ke Madinah tu, kiblat orang Islam ketika itu Masjidil Aqsa, dan setiap kali Nabi menerima wahyu, Nabi akan dongokkan wajah dia dan menunggu bila turun wahyu untuk arah tukar ke arah Masjidil Haram. Jadi Allah kata perbuatan Nabi itu Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala perhatikan, dan Allah janji pada Nabi, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Allah beritahu kepada Nabi. Ayat ni dipanggil ayat tasliyah. Ayat nak bagi suka Nabi, ayat nak bagi pujuk Nabi. Allah kata kami akan palingkan ke arah kamu, di sini Muhammad, kiblat yang kamu sukai, kiblat yang kamu nak. Kemudian Allah kata fawalli, maka sekarang hari ini hadapkanlah wajhaka, wajah kamu, syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Jadi hari ini dah boleh dah hadap wajah ke arah Masjidil Haram. Jadi kata para ulama berdasarkan hadis, wahyu ni turun ketika mana Nabi sedang salat di masjid yang hari ini dipanggil Masjid Qiblatain. Ketika itu Nabi sedang salat, sama ada asar ataupun zuhur. 2 rakaat yang pertama ke arah Masjidil Aqsa, kemudian 2 rakaat kedua Nabi pusing menghadap ke arah Masjidil Haram. Gitu nah. Dan kata Allah, wa haitsu ma kuntum, dan di mana sahaja kamu berada. Ini untuk umat Nabi. Yang ini, wahai umat Muhammad, di mana sahaja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Yakni hadapkanlah wajah kamu ke arahnya ketika kamu mendirikan salat. Tuan-tuan, ayat ni walaupun perbicaraan itu berkenaan dengan kiblat lah, tapi sebenarnya dia merangkumi semua sekali. Semua sekali. Apa sahaja arahan Allah. Apa sahaja arahan Allah. Maka sebagai orang yang Muslim dan sebagai orang mukmin, sepatutnya beginilah sikap kita bila mana datang arahan daripada Allah untuk kita melaksanakan sebagaimana yang diperintah. Maka sebagai Muslim dan juga mukmin, kita akan melaksanakan dia tanpa adanya argument. Kalau ada argument, ini bukan ciri-ciri Muslim, bukan ciri-ciri mukmin. Sebagai contoh mudah, di dalam Islam dia ada kaedah pembahagian harta pusaka. Dia panggil kaedah faraid lah. Pembahagian harta mengikut faraid. Yang mana pembahagian harta mengikut faraid adalah sesuatu yang diputuskan oleh Allah, bukan oleh mana-mana ulama. Bukan bersifat ijtihad, bukan bersifat pandangan-pandangan, tidak. Satu benda yang bersifat qat'i, yang Allah sendiri beritahu begini pembahagian dia, sekian banyak pembahagian dia. Sekiranya satu orang yang benar-benar Muslim dan satu orang yang benar-benar mukmin, maka dia tidak akan ada argument. Sebagaimana yang diarahkan oleh Allah, harta yang ditinggalkan si mati diagihkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Kalau dia mukmin, maka dia akan laksanakan sebagaimana yang diperintahkan. Tapi kalau dia rasa bahawa yang Allah Ta'ala tetapkan itu kurang adil, tidak sesuai, tak kena, bagi cara dia lebih kena, maka ini bukan mukmin. Ini ciri-ciri yang kita boleh sebut dalam ayat ni sebagaimana orang-orang Yahudi. Mereka membantah, mereka menghujah ke atas
hukum-hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai orang-orang Islam ketika mana mereka dalam bab mengagihkan harta, mereka kata cara faraid ini macam tak kena, kalau boleh kita bagi sama rata lah, lebih berpuas hati, sama rasa, sama adil. Tuan-tuan nak beritahu, adakah Allah lebih adil atau kita lebih adil? Sedangkan hukum faraid Allah yang putuskan, dan tidak ada satu hukum yang lebih adil daripada hukum yang diputuskan oleh Allah. Tak ada. Jadi kalau satu orang yang mana dia tidak puas hati, dia kata cara ni tak apa kena, kita bagi sama rata lebih kena, maka ini nak beritahu bahawa Allah tidak adil, dia lebih adil. Ini tidak kena, tidak boleh. Sebagai contoh, dalam bab pembagian harta, anak laki dia dapat lebih sikit daripada anak perempuan. Gitu nah. Sekalipun anak perempuan itu miskin, yang anak lelaki itu kaya, pembahagian tetap sama. Tidak boleh kita nak ubah. Pandai-pandai. Kita kata kerana perempuan itu miskin, lelaki itu kaya, bagi sikit lah kat lelaki ni, bagi lebih kat perempuan. Boleh tak begitu tuan? Tak boleh. Sebagaimana yang diputuskan oleh Allah. Setelah kita dah agihkan cara yang diputuskan oleh Allah, tuan-tuan rasa nak sedekah kepada yang miskin itu, terpulang. Nak bagi semua pun tak apa, kerana sudah menjadi hak milik kita, dan terpulang kita nak beri macam mana. Tapi ketika mana mengagihkan harta pusaka, mesti sebagaimana yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mukmin dia terimalah. Tidak mukmin dia akan macam-macam. Argue benda-benda sebegitu boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir lah. Dalam sedar tak sedar. Bila kita putus kata begini, oh ini tak adil ni, kita bagi sama rata lah. Kita kata dah ni Allah yang beritahu. Allah beritahu pun kita susah nak terima. Tapi kerana kita dah beritahu dengan jelas ini hukum Tuhan, masih lagi bantah, maka dibimbangi matilah keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, perkara ni bahaya. Kena beritahu kepada masyarakat kita. Beberapa orang jumpa dengan saya, beritahu harta pusaka diagihkan sama rata. Ada adik-beradik tak puas hati daripada kalangan perempuan. Yang laki memang perangai dia okey saja. Ada. Jadi anak perempuan tak puas hati bagi cara faraid. Dia kata kami dapat sikit. Bagi sama rata lah. Awak pun dah kaya, kami miskin. Pakar-pakar lah kawan tu bagi sama rata. Sebahagian daripada anak laki ada yang setuju. Sebahagian daripada anak laki dia anak bongsu. Walau tak setuju, terpaksa setuju. Ini telah menzalimi dia, telah mengambil hak dia. Ini tidak kena dalam agama. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang kita kena hati-hati. Tak boleh tu. Seterusnya kata Allah. Allah beritahu, wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang Allah Ta'ala beri mereka kitab, la ya'lamun, Allah kata, tengok Allah kata, la ya'lamun, benar-benar mereka mengetahui, annahul haqqu, sesungguhnya kebenaran, min rabbihim, daripada Tuhan mereka, yakni Allah. Yani isu pertukaran kiblat ini sebenarnya memang ada dalam maklumat orang-orang Yahudi. Mereka tahu, dan mereka tahu pertukaran kiblat ini memang berlaku dalam sejarah Nabi-Nabi terdahulu, dan memang mereka tahu di antara tanda-tanda Nabi akhir zaman akan ada arahan daripada Allah untuk tukar daripada Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram. Mereka tahu. Cuma mereka pura-pura tak tahu saja. Tuan-tuan, kita berhenti dulu. Azan kita sambung sikit. Nanti kita perhabis hingga ayat 145 tu. Seterusnya sambung sikit. Allah kata, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah itu lalai dan lupa amma ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Yani tidaklah Allah lalai dan lupa terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi.
Ada satu qiraat baca amma ta'malun. Ini tidaklah Allah itu lupa dan lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Yakni apa yang orang mukmin kerja, semua sekali tidak pernah Allah Ta'ala lupa dan lalai untuk Allah Ta'ala balas dan juga beri ganjaran. Kalau baca dengan ya'malu merujuk kepada orang-orang Yahudi, baca ta'malu merujuk kepada orang-orang mukmin. Tengok ayat 145. Ayat 145 Allah kata, walain ataital ladzina utul kitaba, dan sekiranya engkau mendatangkan kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, bikulli ayatin, dengan seluruh ayat-ayat daripada Al-Quran, ma tabi'u qiblatak, sama sekali mereka tidak akan mengikuti akan kiblat kamu. Allah beritahu sifat degil orang-orang Yahudi daripada kalangan ahlu kitab itu, kalaulah dibacakan seluruh Al-Quran pun, mereka tetap tidak akan mengikuti kiblat yang diberitahu oleh Nabi SAW. Sifat degil. Kerana dari awal lagi mereka sudah menutup hati mereka daripada menerima dakwah Nabi. Kerana mereka ni orang yang mengenal Nabi. Nanti kita akan baca pada ayat akan datang, iaitu pada ayat 146, yang mana Allah Ta'ala beritahu orang-orang Yahudi ni, mereka ni kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Tak ada kesamaran. Ada orang dia tak kenal anak ke? Tak ada. Malaikat dia tak pernah jumpa anak dia lah. Memang dia tak kenal. Tapi kalau anak tu dia jaga, dia bela daripada kecil, tak mungkin dia tak kenal. Dengar suara boleh tahu ini anak dia. Jadi Allah beritahu orang Yahudi ni dia kenal Nabi sebagaimana dia kenal akan anak-anak dia. Tapi kerana awal lagi di dalam hati ada sifat kesombongan dan juga kedegilan, di awal lagi dia dah menutup pintu hati dia daripada menerima dakwah Nabi SAW. Maka Allah kata sifat mereka ini kalaulah dibawa Al-Quran dan dibaca pada dia seluruh Quran pun, sama sekali dia tak akan mengikut Nabi SAW. Tapi kalau orang mukmin, cukup satu ayat sudah cukup. Baca satu ayat, dia kata betul, benar kamu, ikut terus. Ini sifat orang mukmin. Tengok kata Allah, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau mengikuti akan kiblat mereka. Jadi Nabi Muhammad pun tak akan ikut kiblat mereka, kerana Allah Ta'ala sudah arah kiblat yang baru. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan tidaklah setengah mereka mengikuti kiblat setengah daripada mereka. Yakni di kalangan orang-orang kafir pun masing-masing ada kiblat dia sendiri, dan masing-masing dakwa kiblat mereka lah yang benar. Nasrani dia dakwa kiblat dia, Yahudi dakwa kiblat dia, golongan musyrikin pun ada dakwaan masing-masing. Jadi masing-masing itu mendakwa mengikut hawa nafsu masing-masing. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada Nabi SAW, wala ini taba'ta ahwa'ahum, wahai Muhammad, sekiranya engkau mengikuti akan kehendak hawa nafsu mereka, yakni bertolak ansur dengan orang Yahudi, disebabkan kerana nak jaga hati orang Yahudi, tak apalah, kita hadap juga ke arah Masjidil Aqsa. Kalau Nabi buat begini, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada engkau daripada ilmu, dan setelah datang daripada engkau daripada Allah akan penjelasan Allah daripada kitab wahyu, maka Allah kata innaka idzal laminadh zalimin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan termasuk di kalangan orang-orang yang berbuat zalim. Ini di antara teguran Allah kepada Nabi. Yani kalaulah telah datang bukti yang jelas daripada Quran, daripada wahyu, yang benar tu ini, masih lagi orang mukmin ikut cara orang Yahudi dan orang-orang kafir, disebabkan kerana nak jaga hati dan perasaan, maka Allah kata orang sebegini adalah orang yang zalim. Ini bahaya juga ni tuan-tuan. Zaman kita hari ni tengok orang-orang Arab kita hari ni, disebabkan kerana mereka terikat dengan perjanjian dengan Israel. Berapa banyak orang-orang Arab hari ini yang bersuara dalam isu Palestin, tak berapa nak berani, kerana mereka dah mengikat janji
sudah menyatakan untuk menormalisasikan Israel sebagai negara yang diiktiraf. Dan Yahudi pun pandai, sebelum berlaku peperangan hari ini, mereka telah mengadakan persidangan di antara Yahudi, Israel dengan negara-negara Arab. Dihimpunkan dan dipercakap di situ, beri penerangan dan bagi penjelasan, dan majoriti daripada mereka menerima Israel sebagai satu negara yang sah. Dan mereka telah buat satu perjanjian dibagai perjanjian damai apa dah saya tak ingat. Jadi lepas tu barulah berlaku perang, dan hari kita tengok semua negara-negara Arab diam, tutup mulut. Satu dua saja yang berani bercakap dan sebagainya. Ini keadaan yang berlaku lah tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala walaupun sebut tentang isu kiblat, sebenarnya sama saja. Apabila orang mukmin telah jelas mana yang benar, mana yang salah, ikut lagi kata orang Yahudi, orang kafir, dia akan rasakan dan nak jaga hati dan perasaan. Tak peduli nak jaga agama ni nombor 10. Hati dan perasaan orang kafir ni nombor 1 kita jaga dulu. Maka Allah kata orang sebegini adalah di kalangan orang-orang yang zalim. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, Allahumma amin. Jadi kita berhenti pada ayat 145 lah tuan-tuan. Akan datang insya-Allah kita akan sambung ayat 146. Jadi ayat 146 Allah beritahu orang Yahudi mereka kenal Nabi. Allah kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tu kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal akan anak-anak mereka. Cuma sebab apa mereka sebegitu? Allah kata kerana mereka menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab mereka. Jadi insya-Allah kita akan baca pada pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita hidayah dan taufik untuk kita amal dan sampaikan insya-Allah. Sudah dengan baca majlis kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.